Kalau ada fikiran yang datang, just let them go. Dan nafas tu mestilah dari dada. Breathe in, ketenangan. Memang ada perbezaan sebab saya rasa lebih tenang dan lebih yakin diri, lebih fokus lah. Saudara, saya baru saja lakukan sesi breathwork ataupun pernafasan di bawah bimbingan Cik Faiza Jamal. Cik Faiza merupakan pelopor bagi teknik breathwork di negara ini. Ia adalah satu kaedah untuk menghilangkan tekanan dan menenangkan fikiran, sejenis teknik alternatif yang kian mendapat sambutan di kalangan masyarakat tempatan dan di dunia. Jadi apakah keistimewaan breathwork ini? Dan mengapa ia menjadi bidang kerjaya pilihan Cik Faiza Jamal? Ayo bersama saya untuk mendapatkan jawapannya dalam satu lagi episod BQ, berilmu, berwawasan, berjaya. Adakah ini yang ditawarkan breathwork? Apakah sebenarnya asal-usul breathworks ni? Sebenarnya teknik pernafasan ni bukanlah baru kan, sebab mungkin kita semua sudah maklum bahawa teknik pernafasan ni sudah wujud berkurun-kurun lagi di negeri India, di negeri China. Apa yang baru tu adalah yang dinamakan breathwork atau namanya yang lama rebirthing. Terangkan pada kami, apa sebenarnya teknik breathwork ni? Teknik ini ialah yang dinamakan conscious connected breathing. Dia dikatakan conscious sebab dalam teknik ni anda, Reza, kalau sudah Reza mengalami dari tadi, Reza tahu di mana Reza. Reza ada di sini, Reza sedar bahawa Reza bernafas, Reza boleh mendengar pernafasan Reza, Reza boleh berasa dalam diri Reza sendiri, dan juga dipanggil connected sebab teknik ini ialah di mana di inhale atau tarikan nafas itu dicantumkan dengan exhale-nya seperti satu bulatan. Ya, tidak ada dipanggilkan interval in between. Dengan cara ini, seseorang yang melakukan teknik ni dalam jangka 10 minit atau biasanya 1 jam, biasanya sesi seorang individu atau dalam group work, 1 jam teknik ni dapat mengalami sesuatu yang kalau in the conscious state kita tidak menyedari. Satu perkara yang tadi saya sendiri alami lah, kita sedar tentang cara pernafasan kita. Dan kedua ialah bila kita bernafas tu berbeza daripada mungkin yoga sebab dia tidak dalam. Cara pernafasan breathwork ini dilakukan pada 3 tahap. Satu tahap ialah tahap fizikal. Memang sudah dimaklumkan, kajian sudah dibuat yang menunjukkan bahawa kalau kita bernafas dengan efektif, sampai 70% daripada toksin dapat dilepaskan dari badan kita. Jadi secara fizikal sahaja kita dapat menikmati kesihatan tubuh badan. Dan dengan mengalami pernafasan seperti ini, anda dapat merasa lega. Tahap kedua pula pada emotion, dan pada yang tahap ketiga pada mental. Kadang-kadang emosi itu kita ekspreskan dengan secara destruktif. Misalnya kita marah kepada orang, kita hentam barang atau sebagainya kan, itu tidak efektif kan, sebab itu membawakan sesuatu orang lain dan juga tidak menyihatkan badan kita, mental, physical or emotional. Jadi secara penafas begini, it's very non-invasive. Kita tidak menggunakan sesuatu, misalnya bahan kimia untuk melegakan depression atau emotional stress. Kita menggunakan our own body's natural intelligence. Pernafasan kita dia sendiri. Di sini saya juga teringat tentang adanya buku-buku motivasi untuk kita baca dan sebagainya. Jadi teknik breathwork ni, apakah persamaan ataupun perbezaan dengan buku-buku berbentuk motivasi? Sebenarnya buku-buku tu mungkin ada matlamatnya, ada gunanya untuk memberi pengetahuan kepada seseorang, tetapi breathwork ni sesuatu yang dipanggil experiential. You have to experience it. You are supported dengan seseorang yang bertauliah. Kadang-kadang sesuatu individu atau pelanggan yang tidak mengetahui bagaimana untuk mengatasi emosi itu, saya yang bantu. Jadi ini bukan sesuatu counselling, tetapi untuk menggunakan teknik ini sebagai dipanggilkan the body's natural mechanism untuk melegakan tension atau emosi yang telah dipendam tu.
Demi merangsang keberkesanan breathwork, Faiza turut menerapkan teknik-teknik psikologi dalam sesi-sesinya. Satu alat yang saya pakai, yang saya suka sangat pakai ialah yang dipanggil treasure map, di mana kita gunakan the power of the subconscious mind, di mana kita menggunakan mungkin gambar-gambar atau tulisan-tulisan dari surat khabar atau majalah-majalah untuk menjadikan ini contoh buku saya sendiri yang saya buat semasa saya menjalani latihan. Apa istilahnya lagi? Ini yang dipanggilkan treasure map. Misalnya saya ingin ke negeri lain, jadi ini sudah saya bukukan. Dan the good thing about doing visualization atau the good thing about doing affirmation ialah it will come true. This has been a psychologically proven fact. Orang yang bagaimana yang sering kali datang untuk mengikuti sesi breathwork? Teknik ini boleh dilakukan by anyone, daripada anak kecil. Saya sendiri ada kalanya seseorang itu mungkin tekanan emosi yang disebabkan daripada relationship problems, ataupun ada yang sudah kehilangan their work, they have lost their jobs kadang-kadang, ataupun ada yang ada 2-3 yang mungkin tidak ada masalah yang tertentu, cuma anak mereka mungkin sudah besar, sudah ke universiti, dan it's the dipanggilkan the emptiness syndrome. Ada pula saya sesuatu ketika itu mendapat sesuatu pelanggan yang sudah dipanggilkan mengalami sexual abuse. Namun walau apapun latar belakang mereka, ternyata ramai yang sudah pun meraih manfaat daripada breathwork ini. I really came to realize firstly the importance of the breath and how we can help you calm your body and mind and release negative feelings and thoughts. In my personal life, I'm now much more in the present in my relationships. I live life to the fullest. Saya hendak membuat sesuatu tapi ada rasa takut-takut. Banyaklah perubahan dalam diri saya, membuka bisnes bersama kawan, berhubungan dengan family lebih rapat, pandangan dah berubah lah, more relax, tak tense. It really relaxes me, calms me, and I'm able to handle situations. I'm a more peaceful person, I would say. I guess it boils down to the principle where you work on yourself instead of lamenting that it's the situation or other people that is causing you whatever you think it is, maybe anger or fear.